Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan. Baiklah, saya Nur Adibah Syakira binti Mazlan bernombor matrik 152166 akan memulakan sesi pembentangan pada petang ini. Sebelum itu, kita akan melihat secara ringkas bagi pengenalan. Secara umumnya kita telah mengetahui bahawa sejarah ini merupakan satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. Sejarah ini merupakan satu bidang yang merangkumi luar lingkup yang sangat luas dan boleh dilihat dengan lebih mendalam melalui kajian-kajian ilmu sejarah. Bidang sejarah ini juga merupakan bidang yang mementingkan penelitian ke atas fakta-fakta sejarah serta mementingkan peristiwa yang mewujudkan satu kebenaran yang tepat. Oleh itu, sejarah telah digelar sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat objektif. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada konsep objektiviti. Sebelum itu, kita akan melihat apa itu objektif. Objektif secara dasarnya dapat diertikan sebagai sesuatu yang berasaskan kenyataan ataupun sesuatu fakta yang sebenar. Sesuatu yang bersifat objektif ini tidak boleh dikuasai ataupun dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka seseorang individu itu sendiri. Dalam aspek objektiviti pula, ia bermaksud satu penulisan sejarah yang bersifat mutlak, tepat dan tiada sebaran kritikan terhadap peristiwa sejarah yang dinyatakan ataupun peristiwa sejarah yang digambarkan. Baiklah, sebelum kita mengorak-rangka dengan lebih jauh untuk mengetahui berkaitan dengan sejarah yang bersifat objektif, eloklah terlebih dahulu kita berkenalan dengan beberapa orang tokoh yang aktif memperjuangkan konsep objektiviti dalam penulisan sejarah ini. Baiklah, kita akan berkenalan dengan tokoh yang pertama, iaitu Leopold Warenka. Siapa itu beliau? Secara ringkasnya, kita akan mengenali biografi Leopold Warenka ini. Beliau merupakan bapa pensejarahan moden yang aktif memperkenalkan konsep objektiviti dalam sejarah. Beliau telah dilahirkan pada 1 Disember 1795 di sebuah daerah di Jerman. Beliau juga merupakan seorang ahli sejarawan yang bergiat aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Beliau telah dianggarkan menghasilkan sebanyak 63 jilid bahan bacaan sejarah. Antara karya agung yang telah dihasilkan oleh beliau dan menyentuh secara jelas berkaitan dengan konsep objektiviti dalam sejarah ini adalah satu bahan yang berjudul Histories of the Latin and Ancient Nation yang telah diterbitkan sekitar tahun 824 di Frankfurt. Baiklah, sekejap tadi kita telah mengenali seberingkas berkaitan dengan biografi Warenka. Kini kita akan melihat pula berkaitan dengan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh Warenka mengenai objektiviti dalam sejarah. Beliau telah memperkenalkan konsep objektiviti ini dengan mengemukakan satu gagasan yang bermaksud sejarah sebagaimana sebenarnya berlaku. Dalam konteks ini, beliau telah menjelaskan bahawa penulisan sejarah itu perlulah berpandukan kepada peristiwa-peristiwa yang sebenar dan perlu menepati fakta-fakta sejarah itu sendiri. Dalam konteks ini juga, beliau telah berhujah bahawa seorang sejarawan seharusnya berusaha untuk membuat satu persembahan penulisan sejarah yang mementingkan fakta-fakta yang tulis dengan berpandukan penyelidikan yang rapi. Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa penulisan sejarah yang bersifat objektif ini perlu bebas daripada unsur pengadilan moral. Dalam konteks ini, beliau juga telah mengemukakan bahawa sesuatu sejarah itu tidak boleh mengadiri sejarah pada
zaman yang berbeza, kerana apabila berlakunya penghadiran sejarah dalam zaman yang berbeza, maka penulisan sejarah itu tidak akan bersifat objektif kerana akan timbulnya prasangka sendiri dan juga akan timbulnya konsep berat sebelah. Baiklah, setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih pada pembentang sebelumnya, Saudari Adibah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Khadijah akan menerangkan tentang biografi serta hujah tokoh kedua iaitu Lord Acton. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit biografi atau latar belakang Lord Acton ini. John Emeridge Edward Delbert Acton atau dikenali sebagai Lord Acton merupakan seorang ahli politik dan sejarawan Inggeris Katolik. Beliau dilahirkan di Itali pada 10 Januari 1834 dan meninggal dunia di Tegernsee, Jerman pada 19 Jun 1902. Lord Acton pernah dilantik sebagai profesor dalam bidang sejarah moden di Cambridge pada tahun 1895. Syarahan sulung beliau berkenaan The Study of History yang ada diterbitkan dalam bentuk nota. Acton juga merupakan sejarawan yang menganjurkan penggunaan pertanyaan saintifik dalam mengkaji sejarah. Hal ini menunjukkan bukti bahawa Acton merupakan salah seorang tokoh yang kuat menyokong penulisan sejarah bersifat objektif. Seterusnya, berikut merupakan hujah Acton berkaitan objektiviti. Pada tahun 1896, Lord Acton telah melancarkan sebuah karya penulisan yang terkenal bertajuk Cambridge Modern History bagi melahirkan karya sejarah objektif. Lord Acton menyatakan bahawa biarlah gambaran para sejarawan tentang sesuatu peristiwa itu memuaskan hati setiap pihak tanpa sebarang unsur subjektif atau sikap berat sebelah iaitu bias. Keyakinan tentang kemampuan memperolehi fakta sejarah secara muktamad merupakan asas kepada aliran objektif. Perkara ini dapat membuktikan bahawa perjuangan rangka dalam menulis sejarah secara objektif diteruskan oleh sejarawan yang lain. Kita beralih pada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya kita lihat kepada J.B. Bury. J.B. Bury atau nama sebenarnya John Bagnell Bury dilahirkan pada 16 Oktober 1961 dan meninggal dunia pada tahun 1 Jun 1927. Beliau merupakan anak kepada Edwin John Bury dan Anna Rogers. J.B. Bury merupakan seorang ahli sejarah Inggris Ireland, sarjana klasik, ahli sejarah dan filologi Rom Pertengahan. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan Profesor Sejarah Moden Erasmus Smith di Trinity College Dublin sebelum menjadi Profesor Regius Sejarah Moden di Universiti Cambridge dari 1902 hingga kematiannya. J.B. Bury yang merupakan pengikut Ranke dengan tegasnya menyatakan bahawa sejarah itu adalah sains tidak kurang dan tidak lebih. Sejarah disifatkannya sebagai salah satu daripada cabang sains jati dan bersifat saintifik yang memerlukan kaedah penyelidikan bagi mengesahkan kewujudan dan kebenaran suatu peristiwa sama seperti bidang sains. Hal ini dibuktikan lagi apabila beliau beranggapan bahawa ahli sejarah juga adalah ahli sains kerana keilmuan serta ketokohannya adalah setanding dengan keilmuan dan ketokohan dalam ilmu sains. Dengan mengatakan sejarah sebagai sains ini, maka samalah artinya dengan mengatakan bahawa sejarah itu boleh dikatakan 100% objektif dan kebenarannya boleh dibuktikan. Setakat ini dahulu pembentangan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Silakan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula kepada ciri-ciri objektiviti dalam sejarah. Terdapat beberapa ciri objektiviti dalam sejarah. Yang pertama adalah penulisan yang tidak berat sebelah. Dalam penulisan sejarah yang bersifat objektif, penulisan tersebut ataupun penyelidikan tersebut tidak boleh berlaku ataupun wujudnya penilaian yang berat sebelah. Dalam penulisan sejarah yang bersifat objektif, perlulah berlandaskan kepada fakta yang sebenar, iaitu berlandaskan kepada konsep yang dikemukakan oleh Ranke, iaitu sejarah perlulah dikaji ataupun ditulis
seperti yang sebenar-benarnya berlaku yang berpandukan kepada peristiwa-peristiwa yang sebenar. Dan dalam setiap pensejarahan juga perlulah ditulis tanpa adanya sebaran penilaian yang berunsurkan peribadi, kerana apabila adanya penilaian yang berunsurkan peribadi, prasangka peribadi, maka pensejarahan yang ditulis itu akan menimbulkan aspek berat sebelah ataupun aspek bias. Dalam konteks ini, penulisan sejarah yang bersifat objektif tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur legenda, unsur mitos, unsur dongeng dan juga berunsurkan pandangan pribadi seseorang individu, kerana apabila adanya unsur-unsur sebegini, maka penulisan sejarah yang ditulis akan wujudnya penulisan yang tidak berat sebelah sehingga menyebabkan penulisan tersebut tidak mencapai objektiviti ataupun tidak menepati ciri-ciri objektiviti itu sendiri. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan seterusnya untuk menjelaskan ciri-ciri objektiviti yang lain. Selain itu, ciri kedua objektiviti dalam sejarah ialah setiap sumber dikaji dengan proses penyidikan sistematik. Proses penyidikan yang sistematik penting bagi seseorang sejarawan. Teknik ini memberi panduan kepada sejarawan dalam penghasilan karya sejarah yang objektif serta memudahkan tugasan sejarawan untuk menyusun struktur serta matlamat penyidikan. Selain itu, penggunaan teknik ini dapat memastikan penulisan sejarah dapat menepati kriteria-kriteria yang dititik beratkan dalam semasa mengarang sesebuah karya sejarah tersebut. Hal ini amat penting bagi menghasilkan satu penyidikan yang sistematik tanpa berlaku ketidakseimbangan. Langkah penyidikan yang tersusun dengan sistematik sangat penting bagi memudahkan proses penyidikan dilaksanakan. Menurut Gilbert J. Garrahan, pengarang buku salah satunya karya A Guide to Historical Method, menyatakan bahawa terdapat tahap utama dalam penyidikan sejarah. Pertama, mencari sumber maklumat untuk digunakan iaitu heuristik. Yang kedua, menilai sumber-sumber dari sudut pandangan nilai kebuktiannya iaitu kritisme. Yang ketiga, membuat pernyataan rasmi berkenaan penemuan-penemuan iaitu sintaksis. Bagi heuristik dan kritisme, ini termasuk dalam bahagian pengumpulan data-data sejarah. Oleh itu, sejarawan perlulah meneliti sumber yang diperolehi agar dapat dipastikan sama ada sumber tersebut sumber asli ataupun sumber kedua. Ciri ketiga ialah penemuan sumber utama dan benar. Mana-mana sumber yang dipalsukan atau dipesongkan tidak boleh dijadikan sumber sejarah. Hal ini disebabkan oleh sumber tersebut tidak dapat menunjukkan unsur objektif iaitu sumber asli serta sahih. Setiap sejarawan memastikan sama ada sumber tersebut sumber asli ataupun tidak. Melalui sumber ini, sejarawan dapat memastikan fakta serta penerangan berkaitan yang diperlukan oleh mereka. Sumber asli dalam bidang sejarah terbagi kepada dua. Yang pertama, sumber primer ialah sumber-sumber yang masih asli dan masih belum ditafsirkan lagi seperti undang-undang, artifak serta dokumen-dokumen awam. Yang kedua, sumber sekunder iaitu karya sejarah yang ditulis berpandukan sumber primer seperti jurnal, buku dan akhbar. Sekian, kita beralih pada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Menganalisis sumber secara kritis dan jujur juga merupakan salah satu ciri yang perlu ada dalam menulis sejarah secara objektif. Sejarawan perlu bersikap jujur terhadap sumber sejarah agar maklumat yang diperolehi masih kekal. Hal ini demikian kerana sejarawan tidak boleh mengenempikan maklumat dan semangat untuk kebenaran agar tidak berlakunya salah tafsir fakta. Oleh itu, semasa melakukan penafsiran dan penerangan, sejarawan perlu berfikiran terbuka iaitu dengan berpadukan sumber semata-mata dan bukannya didasarkan oleh ideologi, motif dalam diri, desakan-desakan, memenuhi permintaan seseorang dan sebagainya, sehingga menyebabkan penulisan itu berat sebelah dan juga tidak objektif.
Dengan itu, sejarawan tidak boleh mendiamkan diri apabila berlakunya kesalahan dalam maklumat. Menurut Barzon 1977, menyatakan bahawa seseorang penyelidik yang tidak mencatat apa yang benar yang penuh dengan ketulusan hatinya, maka penyelidik itu menjadi keputusan sesuatu peristiwa yang direkodkan itu sebagai tidak sah. Justru itu, terdapat dua cara untuk menganalisis sumber secara kritis, iaitu kritikan luar dan juga kritikan dalaman. Kritikan luaran ialah usaha untuk mengesahkan ketulinan sesuatu sumber asli dari sifat luarannya, iaitu yang lain dari yang keterangan isu kandungan sumber tersebut. Manakala kritikan dalaman pula tentang kemunasabahan, keterangan atau perihal yang boleh dipercayai atau tidak boleh dipercayai. Tujuan kritikan sumber ini dilakukan ialah untuk menentukan keaslian sumber. Setelah dapat menentukan ketulinan sumber, maka tafsiran maklumat akan dilakukan bagi menghasilkan karya yang bersifat objektif. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula kepada halangan yang wujud dalam menghasilkan pensenjarahan yang bersifat objektif. Terdapat beberapa halangan bagi mencapai penulisan sejarah yang bersifat objektif, iaitu yang pertama adalah sikap berat sebelah seseorang penulis itu sendiri. Dalam konteks ini, sikap berat sebelah penulis berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor naluri dan juga kecenderungan semula jadi dalam diri manusia itu sendiri. Individu pada masa ini dilihat suka memilih sesuatu ataupun lebih gemar memilih sesuatu yang dianggap penting dan berguna, sehingga kan mereka mengabaikan aspek kebenaran dan juga ketepatan dalam penulisan sejarah. Sejarawan juga dilihat sukar memisahkan antara sesuatu yang bersifat objektif dengan peristiwa yang bersifat subjektif, sehingga menyebabkan penulisan sejarah semakin berat sebelah. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam penulisan Tuhfah An-Nafis, peristiwa sikap berat sebelah penulis ini dapat dilihat dalam gambaran sikap Raja Ali yang lebih mengagunkan pahlawan daripada Bugis, sehingga kan baginda mengabaikan kepentingan orang tempatan, sehingga beliau telah menyerahkan jawatan kepimpinan dalam pentadbiran kepada orang-orang Bugis ini. Secara tidak langsung, ini telah menunjukkan wujudnya sikap berat sebelah dalam kehidupan ataupun penceritaan itu sendiri. Baik, saya serahkan kembali pembentangan ini kepada rakan seterusnya untuk mengulas dengan lebih lanjut berkaitan dengan halangan-halangan yang wujud dalam menulis sejarah secara objektiviti. Halangan yang kedua ialah pemesongan kerana motif dalam diri. Jika dilihat, sebab pemesongan ini berlaku kerana motif tertentu seperti untuk mengekalkan kekuasaan dengan memperkecil-kecilkan keadaan. Namun, tidak semua penulis menonjolkan motif ini dengan ketara dalam penulisannya. Penulis seperti Frank Swettenham merupakan penulis yang terkenal dengan beberapa kenyataan sehingga menimbulkan persoalan di kalangan bangsanya sendiri dan juga kepada orang Melayu. Antara kenyataan yang dikeluarkan sehingga menimbulkan kontroversi ialah beliau mengatakan orang Melayu tidak mempunyai institusi politik dan secara semula jadinya orang Eropah lebih pandai berbanding orang Melayu. Hal ini jelas tidak benar serta menunjukkan beliau menulis sejarah hanya berdasarkan pemerhatian sahaja dan bukannya melalui penyelidikan terhadap sumber sejarah. Selain beliau, terdapat juga penulis sejarah lain seperti Harry Ord yang menulis tentang keadaan tanah Melayu selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Beliau menceritakan bahawa penggolakan yang berlaku di tanah Melayu telah menimbulkan simpati orang British sehingga mereka bertindak untuk campur tangan di tanah Melayu.
Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Silakan. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Di samping itu, halangan ketiga dalam menulis sejarah secara objektiviti iaitu mentafsir sumber sesuka hati. Hal ini disebabkan oleh pengumpulan fakta dikira sebagai langkah pertama untuk menghasilkan penulisan sejarah bersifat atau berunsurkan objektif. Jika langkah ini tidak berjalan dengan baik, maka karya sejarah tidak bersifat objektif. Interpretasi atau terjemahan yang dikemukakan oleh sejarawan juga dibuat berpandukan kepada fakta-fakta yang mereka perolehi. Fakta yang tidak mencukupi akan ditolak kerana dianggap kurang munasabah. Walau bagaimanapun, bilangan fakta yang banyak juga tidak semestinya menjadikan sesuatu tafsiran itu berunsurkan objektif. Kekurangan fakta memberi peluang pengkaji sejarah membuat tanggapan sendiri dan mengaitkannya dengan beberapa teori bagi mengukuhkan sesuatu peristiwa sejarah tersebut. Perkara ini dapat dibuktikan melalui tarikh pembukaan Melaka serta raja pertama yang memerintah negara berdaulat itu. Mengikut sejarah Melayu, raja pertama yang membuka Melaka ialah Iskandar Shah, tetapi menurut sumber Cina pula mengatakan Parameswara ialah orang yang membuka Melaka. Bagi tarikh pembukaan Melaka, tiada sumber asli berkaitan peristiwa ini. Walau bagaimanapun, ada beberapa sejarawan seperti R.O. Winstead dengan merujuk sumber daripada karya Manuel Godinho di Heredia menyatakan bahawa Melaka dibuka pada tahun 1398. R.J. Wilkinson pula berpandangan lain dengan menyatakan bahawa pembukaan Melaka ialah pada kurun ke-13. Hal ini menunjukkan bahawa kekurangan bukti boleh menyebabkan pelbagai tafsiran boleh berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Kita berpindah kepada ahli kumpulan seterusnya. Terima kasih. Halangan seterusnya untuk menghalang keobjektifan penulisan sejarah ialah tafsiran yang dipensonkan. Terdapat sejarawan yang cuba menyembunyikan fakta kebenaran dengan motif sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, setiap sejarawan bersikap jujur pada diri sendiri dengan mengungkapkan perkara yang sebenarnya berlaku ialah dengan memisahkan kebenaran daripada kesilapan dengan membuat penyelidikan setiap fakta yang diterimanya. Hal ini penting jika sejarah yang ditulis tanpa melihat kebenaran, maka sejarah yang ditulis itu kurang bermutu. Tafsiran yang dipensonkan ini dapat dilihat dalam penulisan sejarah mengenai dasar campur tangan kepada dasar tidak campur tangan British di tanah Melayu. Terdapat dua sebab campur tangan British di tanah Melayu iaitu keadaan huru-hara dahsyat yang berlaku di tanah Melayu sehingga menyebabkan pedagang Cina tidak dapat menjalankan perdagangannya. Manakala sebab yang kedua ialah seperti yang disuarakan oleh Frank Swettenham iaitu akibat huru-hara yang menyebabkan orang Inggeris simpati dan kasihan, seterusnya mereka menghulurkan bantuan. Jika dilihat di sini, tafsiran yang dipensonkan dapat dilihat apabila penulis hanya memberi sebab bagi suatu peristiwa sejarah yang berlaku bagi sebelah pihak sahaja. Mereka tidak menyatakan sebab yang berlaku di Eropah yang mendorong perluasan kuasa di Asia Tenggara. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan merumuskan secara keseluruhan berkaitan dengan pembentangan kami pada petang ini. Terdapat 3 aspek yang telah disentuh oleh kami, iaitu yang pertama, tokoh-tokoh yang memperjuangkan konsep objektiviti dalam sejarah. Yang kedua, ciri-ciri objektiviti sejarah. Dan yang ketiga adalah alangan yang wujud dalam penulisan sejarah yang bersifat objektif. Walaupun penilaian sejarah secara objektif ini dilihat agak sukar, namun ianya merupakan satu penilaian ataupun konsep yang sangat mementingkan nilai ketepatan dan nilai kewibawaan dalam sesuatu penulisan sejarah itu. Oleh itu, sejarawan perlulah bersifat objektif dalam menghasilkan sesuatu penulisan sejarah dengan mementingkan sumber-sumber yang tepat,
menolak unsur berat sebelah dan juga mengkaji sejarah secara sistematik demi membuktikan kewibawaan sesuatu fakta itu. Selain itu, sejarawan itu juga perlulah bersikap adil dan jujur dalam menjalankan penulisan atau pengkajian sejarah agar penulisan sejarah itu dapat ditulis ataupun dapat dilaksanakan secara objektif. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami berkenaan dengan soalan ini.